Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Okey, untuk pelajaran matematik hari ini, cikgu akan bincangkan dengan kamu semua soalan daripada bahagian A, pentaksiran PDPR matematik kamu. Okey, soalan objektif cikgu akan bincangkan dengan kamu semua. Okey, kita terus kepada soalan tersebut. Okey, kita tengok. Okey, soalan yang pertama. Rajah 1 menunjukkan satu urutan. Okey, kejap. Okey, alright. Okey, rajah pertama menunjukkan satu urutan nombor. Apakah nilai X dan Y? Okey, ini diberikan satu rajah urutan nombor. Jadi kamu kena kenal pasti nilai X dengan Y kat sini. Jadi macam mana cara kita nak buat melalui urutan nombor ni? Langkah pertama kita kena tahulah apakah jujukan daripada nombor 161 ke 154 dan 154 ke 148 dan seterusnya. Okey, tengok di sini jawapan dia. Okey, alright. Ini langkah pertama kamu kena cari dulu beza antara nombor yang kedua dengan nombor pertama. Jadi 161 kamu tolak dengan 154, dapat sama dengan 7. Manakala nombor kedua dengan nombor ketiga kamu cari bezanya, 154 tolak 148 sama dengan 6. Dan nombor ketiga dan keempat kamu kena cari perbezaannya. 148 tolak 143 sama dengan 5. Dan seterusnya cari beza antara 143 dan 139. Jadi 143 tolak 139 sama dengan 4. Ini sama dengan, bukan tolak, ini sama dengan 4. Jadi kalau kamu perhatikan perbezaan bagi urutan nombor ni, dia perbezaannya semakin berkurangan sebanyak 1 bermula dengan nombor 7. Jadi kita boleh teka dan kita boleh tahu apakah nombor X dengan cara 139 kita tolakkan dengan lepas 4 tolak 1 jadi 3. Jadi untuk tahu nilai X sama dengan 139 tolak 3 sama dengan 136. Ini jawapan untuk X. Manakala untuk Y pula, Y sama dengan kita ambil nilai X ni 136, kita tolak dengan lepas 3 tolak 1 jadi 2. Maksudnya 136 tolak 2 sama dengan 134. Ini jawapan untuk soalan yang pertama. Okey, jadi kalau rujuk kepada rujuk kat sini, jawapan dia adalah A nombor 1 ni jawapan dia A. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Hitungkan jumlah semua nombor genap antara 19 dan 23. Okey, macam mana cara nak buat? Kamu kena tahu apakah nombor genap antara nombor 19 dan 23. Nombor genap tersebut adalah nombor 20 dan 22. Jadi kena tambahkan 20 tambah 22 jadi 42. Jadi jawapan dia adalah B 42. Okey, nombor 3 pula. Okey. Diberi A sama dengan B kuasa 2 tolak 5C bahagikan dengan 5, maka B. Jadi untuk soalan ini kamu kena selesaikan ungkapan algebra ni dengan menjadikan B sebagai subjek. Okey, untuk selesaikan soalan nombor 3 ni, tengok di sini Okey, ini nombor 3 ni. Pertama, kita tulis dulu ungkapan algebranya. A sama dengan B kuasa 2 tolak 5C bahagikan dengan 5. Kemudian 5 ni kita bawa ke sebelah kiri. 5 asalnya operasi bahagi. Bila pergi sebelah kiri akan jadi operasi darab. Jadi 5 darab A akan jadi 5A. Sama dengan B kuasa 2 tolak 5C. Okey, seterusnya kita nak jadikan B sebagai subjek. Jadi B kuasa 2 ni kita tinggalkan di sebelah kanan. Tapi negatif 5C ni kamu kena bawa ke sebelah kiri kamu. Negatif bila bergerak ke sebelah kiri akan jadi positif. Jadi dia akan jadi 5A tambah 5C. Sama dengan B kuasa 2. Okey, jadi kita nak tahu nilai B. Jadi kuasa 2 ni kita bawa ke sebelah kiri akan jadi punca kuasa 2. Sebab itu jawapannya adalah B sama dengan punca kuasa 2 bagi 5A tambah 5C. Itu jawapan untuk soalan nombor 3. Okey. Okey, soalan nombor 3 jawapan dia C Dia kuasa 2 5A tambah 5C. Okey, alright. Kita tengok soalan nombor 4 pula. Okey, faktorkan dengan lengkap 18X tambah 3. Okey.
Jadi tengok di sini penyelesaian dia. Okey. Pertama sekali untuk faktorkan, kamu kena cari faktor sepunya antara nombor 18 dengan 3, faktor sepunya terbesar. Jadi faktor sepunya terbesar antara nombor 18 dan 3 adalah 3 lah. Jadi 3 ni kamu letak di luar, buat kurungan dan kamu kena fikirkan 3 darab berapa dapat 18, jadi 3 darab 6. Kurungan maksudnya darab. 3 darab 6 dapat 18, ada X, letak X kat sini. Kemudian tambah, dia operasi tambah, letak tambah. Kemudian kena fikirkan 3 darab berapa dapat 3. Jadi 3 darab 1 dapat 3. Jadi, sebab itu kat sini tambah 1, tutup kurungan. Jadi ini adalah jawapan untuk soalan nombor 4. 3 dalam kurungan 6X tambah 1. Okey, jadi jawapannya adalah A lah untuk soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 5 ni soalan bonus lah sebab ini tak ada dalam silibus tingkatan 1 dan 2. Kita terus kepada soalan nombor 6. Antara pepejal geometri yang berikut, yang manakah sebuah piramid? Jadi berdasarkan gambar ni kamu kena kenal apakah rajah piramid. Ya, jadi C lah. C ni adalah rajah piramid. Okey, jawapan dia C. Okey, nombor 7. Yang manakah antara berikut adalah benar? Okey. A, sebuah trapesium ialah sebuah poligon sekata. Ini tak betul. Jadi jawapan dia adalah D. Sebuah segitiga sama sisi ialah sebuah poligon sekata. Jawapan dia adalah D kerana bagi sebuah segitiga sama sisi, nilai sudut pendalamannya adalah sama dan sisinya adalah sama panjang. Okey, itu adalah ciri-ciri bagi sebuah poligon sekata. Okey, soalan nombor 8 pula. Terdapat M kanak-kanak lelaki dan N kanak-kanak perempuan dalam satu perarakan. Setiap kanak-kanak itu membawa 2 belon. Antara ungkapan berikut yang manakah mewakili jumlah belon yang dibawa oleh kanak-kanak dalam perarakan itu? Jadi jumlah belon ni macam mana? Jumlah belon sama dengan bilangan kanak-kanak lelaki darab dengan berapa banyak kanak-kanak lelaki, setiap kanak-kanak lelaki itu bawa belon. Maksudnya 2 belon bagi setiap kanak-kanak lelaki, jadi 2 darab dengan M tambah dengan 2 juga darab dengan N. Jadi jawapannya 2M tambah dengan 2N. Di sini tak ada 2M tambah 2N, 2M tambah 2N, tapi ada kat sini adalah 2 dalam kurungan M tambah N. Ini maksudnya nilai 2M tambah 2N setelah difaktorkan. Jadi ini adalah jawapan dia A. Dekat sinilah, cikgu tunjuk kat sini. Ini. Okey, 2M tambah 2N. Kalau kita faktorkan, kita akan dapat 2 dalam kurungan M tambah N. Jadi ini adalah jawapan dia untuk soalan nombor 8. Okey, kita terus pergi kepada soalan nombor 9. Dalam rajah A, B dan C, A, B, C dan D ialah bucu-bucu sebuah poligon sekata. E ialah pusat poligon itu. Okey, E dan EA. EA adalah berserenjang dengan ED. Ingat, bila berserenjang maksudnya sudut dia mesti bersamaan sudut tegak lah, sudut 90 darjah. Okey, berapakah bilangan sisi poligon sekata ini? Jadi untuk selesaikan soalan nombor 9 ni, boleh tengok di sini ya, cikgu dah buat penyelesaian dia. Okey, ini rajah tersebut yang cikgu lukis kembali. Okey, sudut AEB. Ini adalah simbol untuk sudut bukan L, ini sudut. Sudut AEB, sudut AEB. Sudut kat sini lah. Sama dengan 90 darjah. Sudut AEB, sudut AEB. Sudut ni. AEB. Sudut kat sini. Sudut ni. Sudut ni macam mana nak cari? Kita gunakan maklumat yang diberikan, iaitu dia kata garis AE dan garis ED berserenjang. Maksudnya sudut kat sini adalah sudut tegak, sudut 90 darjah. Jadi diberikan ini adalah sebahagian daripada sebuah poligon sekata. Okey, jadi maksudnya sudut ini dan sudut ini adalah sama besar. Jadi kita boleh cari sudut AEB bersamaan dengan 90 darjah. Kamu bahagikan dengan 3 lah. Dia ada 3 bahagian. 1, 2, 3. 3 bahagian yang sama besar.
Jadi 90 darjah bahagi 3 sama dengan 30 darjah. Okey. Kemudian sudut EAB ya, sudut EAB ya, sudut inilah EAB. Sudut kat sini ni. Sudut EAB ni macam mana nak cari? Kita gunakan maklumat iaitu hasil tambah sudut pedalaman bagi sebuah segitiga adalah sama dengan 180 darjah. Jadi nak tahu sudut kat sini, maksudnya kita boleh gunakan 180 darjah tolak 30 darjah. Kemudian bahagi dengan 2. Kenapa bahagi dengan 2? Sebab sudut kat sini sama dengan nilai sudut kat sini. Sebab kaki dia sama, ini adalah sebuah segitiga kaki sama. Jadi sudut di sini sama dengan sudut di sini. Okey, sebab tu kita bahagi 2. Kemudian sama dengan 150 darjah bahagi 2 sama dengan 75 darjah. Jadi sudut ni sama dengan 75 darjah dan sudut ini pun sama 75 darjah juga. Okey, alright. Tengok lagi. Okey, alright. Seterusnya, kita boleh cari sudut pedalaman bagi poligon sekata ini iaitu sama dengan 75 darjah darab 2. Kenapa? Sebab kalau kamu tengok sudut kat sini sama dengan 75 darjah. Jadi sudut ini berapa? Sudut ini pun sama sebenarnya, sama dengan 75 darjah juga. Jadi sudut pedalaman bagi poligon sekata ini sama dengan sudut ini ke sini. Ini ke sini. Maksudnya 75 darjah tambah 75 darjah ataupun 75 darjah darab 2. Sama dengan 150 darjah. Okey, kemudian apabila kamu dah tahu sudut pedalaman bagi poligon sekata, kita boleh gunakan formula untuk cari nilai sudut pedalaman bagi poligon sekata iaitu sudut pedalaman bagi poligon sekata sama dengan dalam kurungan n kecil tolak 2 darab 180 darjah bahagikan dengan n, di mana n kecil ini adalah bersamaan dengan bilangan sisi bagi poligon sekata. Jadi sudut pedalaman tu kita dah tahu, kita gantikan dengan nilai 150 darjah. Okey, sama dengan dalam kurungan n kecil tolak 2 darab 180 darjah bahagikan dengan n. Jadi kita kena selesaikan persamaan ini. Jadi n kecil ni kamu bawa ke sebelah kiri akan jadi 150 darjah n. 150 darjah n ni maksudnya 150 darjah darab n. Okey, sebab ni bahagi pergi sebelah kiri jadi darab. Sama dengan dalam kurungan n tolak 2 tutup kurungan darab 180 darjah. Okey. Jadi akan jadi 150 darjah n sama dengan yang ini kamu kena kembangkan di mana 180 darjah 180 darjah ni kamu darab dengan n akan jadi 180 darjah n tolak okey negatif 2 darab dengan 180 darjah akan jadi negatif 360 darjah. Jadi kamu akan dapat 150 darjah n sama dengan 180 darjah n tolak 360 darjah. Okey, yang ini kamu boleh selesaikan di mana n ni kita letakkan ke sisi yang sama maksudnya 180 darjah ni ataupun yang inilah 150 darjah ni kamu bawa ke sebelah kanan. Okey. Dan negatif 360 darjah ni kamu bawa ke sebelah kiri. Negatif 360 darjah kamu bawa ke sebelah kiri akan jadi positif 360 darjah sama dengan 180 darjah n. Yang untuk 150 darjah n ni tak ada tanda apa-apa, maksudnya positif. Bila kamu bawa ke sebelah kanan akan jadi negatif. Jadi di sebelah kanan ni akan jadi 180 darjah n tolak 150 darjah n. Okey, seterusnya 360 darjah sama dengan 30 darjah n. 180 darjah n kamu tolak dengan 150 darjah n, kamu dapat 30 darjah n. Okey, alright. Kemudian 360 darjah kamu bahagikan dengan 30 darjah kerana kita nak tahu nilai n. Jadi 30 darjah n, 30 darjah ni kamu bawa ke sebelah kiri akan jadi bahagi. Kerana 30 darjah n maksudnya 30 darjah darab n. Operasi darab pergi sebelah kiri jadi bahagi. Jadi 360 darjah bahagi dengan 30 darjah akan dapat jawapannya sama dengan 12. Jadi jawapannya adalah bilangan sisi poligon sekata ini sama dengan 12. N sama dengan 12. Okey. Itu jawapan dia. Jadi 12, jawapan dia D lah. Untuk soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 10 pula. Okey, rajah menunjukkan sebuah bulatan dengan jejari 7 cm. Hitung luas dalam sentimeter
sentimeter persegi kawasan Belorek. Okey, gunakan pi sama dengan 3.14. Okey, untuk selesaikan soalan ini, kita tengok kat sini ya. Okey. Ini rajahnya cikgu lukis balik. Jadi kamu kena tahu untuk kira luas kawasan Belorek bagi yang ada dalam bulatan atau kita panggil sebagai luas sektor dia, kena gunakan formula theta bahagikan dengan 360 darjah darab pi j kuasa 2. Formula ni kamu kena hafal. Theta ni apa? Theta ni adalah sudut di pusat bagi luas sektor tersebut. Jadi kalau luas sektor kawasan Belorek ni, sudut di pusat dia theta kat sini lah cikgu dah tandakan. Jadi kamu kena cari dulu nilai theta ni, iaitu sama dengan 360 darjah tolak 230 darjah sama dengan 130 darjah. Okey, jadi theta ni kamu gantikan dengan 130 darjah bahagikan dengan 360 darjah darab, okey, pi kena gunakan 3.14 darab jari dia sama dengan 7, okey, darab 7 dan darab 7 lagi sebab ada j kuasa 2. Jadi kamu selesaikan, kamu dapat jawapan dia sama dengan 55.56 cm persegi ataupun 55.6 cm persegi. Okey, jawapan untuk nombor 10. Jadi jawapan untuk nombor 10 adalah B. Okey. Kita tengok pula soalan nombor 11. Okey, rajah menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O, jari panjang dalam cm, lengkuk minor WS. Gunakan pi sama dengan 22.7. Kamu kena faham kalau lengkuk minor maksudnya lengkuk yang paling kecil lah. Inilah WX, lengkuk minor dia ni. Kalau ini ke sini kita panggil lengkuk major. Ini ke sini lengkuk major. Lengkuk minor ini ke sini. Jadi untuk kira panjang lengkuk, kamu juga kena ingat formula melibatkan panjang lengkuk iaitu theta bahagikan dengan 360 darjah darab dengan 2 pi j. Okey, tengok di sini penyelesaian dia. Okey, ini formula dia yang melibatkan panjang lengkuk iaitu theta bahagikan dengan 360 darjah darab 2 pi j, di mana theta ni kamu kena rujuk rajah sama dengan 360 darjah tolak 225 darjah sama dengan 135 darjah. Kemudian nilai theta ni kamu gantikan dalam persamaan ini jadi 135 darjah bahagikan dengan 360 darjah darab 2 darab pi untuk soalan ini dikata gunakan 22.7. Jadi cikgu gunakan 22.7 darab jari dia sama dengan 56 cm. Ini kalau kamu selesaikan, kamu akan dapat jawapan dia bersamaan 132 cm. Okey, itu jawapan yang nombor 11. 132 cm, jawapan dia C lah. Okey, nombor 12 ni, jawapan dia, soalan ni ada pembetulan lah. Dia ada tertinggal perkataan di sini iaitu rajah menunjukkan maklumat bagi pergerakan 4 buah kereta kecuali, tak ada perkataan kecuali ya. Jadi soalan 12 ni bonus untuk kamu lah. Okey, right. Kita tengok soalan nombor 13. Koordinat bagi titik P ialah dalam kurungan negatif 1,1 dan kecerunan garis lurus PQ ialah 2. Koordinat bagi titik Q yang mungkin ialah. Jadi macam mana nak selesaikan soalan ini? Okey. Tengok soalan nombor 13. Okey, soalan nombor 13 Langkah pertama kamu kena gunakan formula kecerunan iaitu M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagikan dengan X2 tolak X1. Di mana M kecil ni maksudnya kecerunan garis lurus. Dalam soalan dia bagi kecerunan garis lurus PQ sama dengan 2. Dan titik P, koordinat titik P dia bagi itu negatif 1,1. Jadi kamu tengok kecerunan PQ. P ni akan jadi titik yang pertama. Jadi ini kamu labelkan sebagai X1, Y1 dan Q ni adalah titik yang kedua iaitu X2, Y2. Jadi untuk yang ini kamu kena guna kaedah cuba jaya. Kamu pilih dulu koordinat. Okey, jika Q ni kamu ambil koordinat 39 daripada pilihan jawapan tu. Maksudnya jika Q ni kamu ambil koordinat dia 3,9. Jadi 3 ni akan jadi X2. 9 ni akan jadi Y2. Kamu gantikan dalam persamaan ini. Persamaan ini macam mana nak dapat? Kamu gantikan nilai kecerunan MPQ sama dengan 2 ni sebagai M. M ni kamu gantikan dengan 2 sama dengan Y2 kita tak tahu, tolak Y1 dia inilah 1 daripada koordinat P, koordinat Y dia. Okey, Y2 tolak 1 bahagikan dengan X2 kita tak tahu, tolak dalam kurungan
X1 dia negatif 1. Buat dalam kurungan negatif 1. Bila ada negatif kena buat kurungan. Okey, yang ini kamu selesaikan, kamu akan dapat 2 sama dengan Y2 tolak 1 bahagikan dengan X2 tambah 1. Ini kamu dapat satu persamaan dan kamu gunakan persamaan ini untuk cari nilai Q. Okey, kita guna kaedah cuba jaya lah. Okey, jadi gunakan formula ni. Contohnya kamu tulis 2 sama dengan, kalau kamu ambil nilai Q sebagai 39 daripada pilihan jawapan A, B, C, D tu. Okey, jadi X2 dia jadi 3. Jadi Y2 dia 9. Jadi Y2 ni kamu gantikan dengan 9 tolak 1 bahagikan X2 dia kamu ambil gantikan dengan 3. 3 tambah 1 dia akan jadi 2 sama dengan 8 bahagi 4. Jadi 8 bagi 4 sama dengan 2. Jadi 2 sama dengan 2 jadi betul lah. Jadi koordinat Q yang betul adalah 3,9. Jadi jawapan dia, tengok balik jawapan. Yang mana satu, 3,9. Okey, B lah. Soalan nombor 13 ni jawapan dia B. Okey, kita tengok soalan nombor 14. Dalam rajah BQRS ialah sisi 4. Cari nilai X. Okey, macam mana nak tahu nilai X? Okey, tengok di sini. Okey, soalan nombor 14 kita balik kat sini. Langkah pertama kamu cari dulu sudut. Sudut ini berapa? Sudut ni nak tahu, ingat jumlah sudut bagi satu garis lurus sama dengan 180 darjah. Jadi sudut di sini sama dengan 180 darjah tolak 82 darjah sama dengan 98 darjah. Kemudian kamu cari sudut di sini. Sudut ini sama dengan gunakan jumlah sudut bagi satu garis lurus sama dengan 180 darjah. Jadi 180 darjah tolak 124 darjah sama dengan 56 darjah. Jadi sudut ni kita tahu 56 darjah. Okey, selepas itu bila kamu dah tahu sudut tersebut, kita boleh tahu sudut di sini. Sudut ni dia tak bagi tapi kita boleh cari dengan menggunakan jumlah sudut pedalaman dalam sebuah sisi 4, iaitu gunakan formula n tolak 2 darab 180 darjah, di mana n dia sama dengan 4 lah sebab sisi 4. Jadi 4 tolak 2 buat dalam kurungan darab 180 darjah sama dengan 360 darjah. Maksudnya jumlah sudut pedalaman dalam sisi 4 ni sama dengan 360 darjah. Jadi kita boleh cari sudut di sini menggunakan menggunakan cikgu cari balik mana tadi. Yang ni. 360 darjah tolak dalam kurungan, yang ni kamu kena tambah lah. 98 darjah, kamu tambah dengan 68 darjah, tambah dengan 56 darjah. Kemudian 360 darjah, kamu tolak dengan hasil tambah bagi 98 darjah, tambah 68 darjah, tambah 56 darjah. Jadi 360 darjah tolak 222 darjah, dapatlah sama dengan 138 darjah. Ini sudut di sini. Sudut ni sama dengan 138 darjah. Lepas kamu dah tahu sudut ni, kita boleh carilah nilai X ni, kerana hubungan antara 2X dengan 138 darjah ni, hasil tambahnya sama dengan 180 darjah sebab dia satu garis lurus. Jadi 2X tambah 138 darjah sama dengan 180 darjah. Jadi 2X sama dengan 180 darjah tolak 138 darjah sama dengan 42 darjah. Jadi X sama dengan 42 darjah bahagi 2 lah. Sebab 2 ni bawa sebelah kanan, jadi bahagi. Sebab 2X maksudnya 2 darab X. Sama dengan jawapan dia 21 darjah. Jawapan nombor 14. Kita tengok. 21 darjah A lah. Tengok soalan nombor 15. Jadual menunjukkan nilai-nilai pemboleh ubah X dan Y bagi suatu fungsi. Antara yang berikut, yang manakah mewakili fungsi itu? Untuk soalan ini, kita kena cuba gantikan dalam setiap fungsi pada pilihan jawapan ini dengan nilai X dengan nilai Y di sini, untuk kita tahu manakah satu fungsi yang mewakili nilai-nilai X dengan Y di sini. Tengok kat sini. Ini, contoh yang cikgu ambil pertama,
kalau fungsi x, y sama dengan 2x tolak 2, kalau kita gantikan dengan nilai x sama dengan negatif 3, y sama dengan negatif 1, kalau kamu gantikan nilai tersebut dalam persamaan ini, kamu akan dapat last sekali negatif 1 tak sama dengan negatif 8 lah. Sebab negatif 1 sama dengan negatif 6 tolak 2, dia akan jadi negatif 1 tak sama dengan negatif 8. Jawapan dia tak sama. Jadi ni bukan. Yang ni pun bukan juga. Fungsi y sama dengan 3x tolak 5. Kalau kamu gantikan, kamu akan dapat 1 tak sama dengan negatif 14. Okey. Yang fungsi seterusnya y sama dengan 3x tambah 5 pun sama. Kalau kamu gantikan nilai x sama dengan negatif 3 dan y sama dengan negatif 1 dalam fungsi ini. Contohnya negatif y ni kamu gantikan dengan negatif 1 sama dengan 3 kurungan x ni kamu gantikan dengan negatif 3 tambah 5. Bila kamu selesaikan, kamu dapat negatif 1 sama dengan negatif 9 tambah 4. Jadi negatif 1 dia tak sama dengan negatif 5. Jadi ini salah. Yang ini baru betul. Fungsi y sama dengan 2x tambah 5. Okey. Kerana bagi fungsi ini bila kamu gantikan nilai x sama dengan negatif 3 dan y sama dengan negatif 1, kamu dapat negatif 1 sama dengan 2. X ni kamu gantikan dengan negatif 3, buat kurungan negatif 3 tambah 5. Jadi negatif 1 sama dengan ini negatif 2 darab dengan negatif 3 akan jadi negatif 6 tambah 5. Jadi negatif 1 sama dengan negatif 1. Jadi ini adalah jawapan yang betul. Jawapan dia adalah y sama dengan 2x tambah 5. Y sama dengan 2x tambah 5. Okey, ini jawapan dia. Soalan 15 D. Okey, soalan nombor 16 pula. Gambar rajah menunjukkan graf fungsi tertentu. Persamaan yang mewakili fungsi adalah jadi untuk soalan ini macam mana cara nak buat? Kamu kena gantikan juga bagi setiap fungsi yang diberi, persamaan yang diberi ini dengan koordinat yang ada pada graf ini. Jadi pada kat sini koordinat ni kamu tahu ni koordinat kat sini berapa sebenarnya? Jadi koordinat ni sebenarnya adalah sama dengan dalam kurungan 0,4 sebab 4 ni nilai y dia. Ini kita panggil sebagai pertasan y. Untuk pertasan y nilai x dia 0. Okey, jadi macam mana nak buat? Okey, ini. Okey, kamu kena gantikan. Contoh kita ambil fungsi yang satu, kita ambil daripada pilihan jawapan tu. Y sama dengan x tambah 4. Jadi y ni kamu gantikan dengan daripada koordinat yang kat sini lah. Koordinat kat sini adalah sama dengan dalam kurungan 0,4. Nilai x dia 0, nilai y dia sama dengan 4. Jadi y kamu gantikan dengan 4 sama dengan x dia gantikan dengan 0 tambah 4. Jadi kamu akan dapat 4 sama dengan 4. Jadi betul lah. Ini jawapan dia fungsi dia. Iaitu y sama dengan x tambah 4. Y sama dengan x tambah 4. A. Okey, jawapan untuk soalan nombor 11 adalah A. Okey, nombor 17 pula. Okey, rajah menunjukkan bentuk-bentuk yang dilukis pada petak-petak segi empat sama antara bentuk-bentuk A, B, C dan D yang manakah imej bagi Q di bawah suatu pantulan. Jadi kalau kamu tengok kat sini, kamu kena kira betul-betul lah. Okey, so yang manakah adalah congruent selepas berlakunya pantulan. Kalau kat sini, kamu letakkan paksi pantulan di sini. Betul lah. Jawapan dia, ini objek dia Q. Jadi A lah. A adalah imej bagi Q di bawah suatu pantulan. Okay, dan di mana paksi pantulannya dekat sini. Jadi jawapan dia adalah A, 17A. Okey, nombor 18 Nombor 18 ni kamu kena buat pengiraan. Okey, rajah menunjukkan titik-titik yang ditandakan pada grid segi empat sama bersisi 2 unit. Satu petak kecil ni mewakili 2 unit. Antara titik A, B, C dan D yang manakah jaraknya 10 unit dari titik F. Jadi macam mana cara nak buat? Kamu kena sambungkanlah. Contohnya cikgu ambil titik D dengan M. Sambungkan dulu. Guna pembaris, sambungkan. Kemudian bina satu segitiga. Tengok kat sini. Okey, ini ya. Titik M dengan D cikgu sambungkan. Kemudian bina satu segitiga. Dan kamu kira ada berapa bilangan petak. Daripada ini ke sini berapa bilangan petak. Cikgu dah kira ada 4 petak. Jadi satu petak mewakili 2 unit. Jadi 4 darab 2 jadi 8 lah. Okey, manakala nilai
ini ke sini ada 3 petak kecil. 3 petak kecil, satu petak mewakili 2 unit. Jadi 3 darab 2 sama dengan 6. Jadi ini sisi ini panjang dia 8, sisi ini panjang dia 6. Jadi kita boleh tahu nilai M, jarak M kepada D atau kita labelkan sebagai X kat sini sebab ini adalah suatu hipotenus bagi sebuah segitiga bersudut tegak ni. So gunakan teorem Pythagoras iaitu X sama dengan punca kuasa 2, 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 sama dengan punca kuasa 2, 64 tambah 36 sama dengan punca kuasa 2, 100. Dapatlah jawapan dia 10. Jadi ini adalah jawapan dia. Okey. Okey, jawapan untuk 18 ni adalah titik D lah. D jawapan dia. 10 unit. Okey, 19 rajah menunjukkan 3 cuboid. Okey, diberi jumlah isi padu cuboid ialah 2160 meter padu. Berapakah nilai X? Dia suruh kamu cari nilai X. Jadi macam mana nak selesaikan soalan ini? Kamu kena cari dulu isi padu bagi ketiga cuboid ni. Okey, tengok di sini. Okey, alright. Okey, contohlah cikgu dah label kan kat sini. Ini cikgu labelkan sebagai cuboid A, ini cuboid B dan ini cuboid C. Jadi isi padu cuboid A, ingat formula nak cari isi padu cuboid iaitu panjang darab lebar darab tinggi. Jadi panjang dia dibagi panjang bagi antara ni gabungan cuboid B, C, B dan A ni sama dengan 24 meter dan jarak dia sama. Jadi maksudnya 24 meter ni kamu bagi 3 lah. Dapatlah panjang ini ke sini. Jadi 24 meter kamu bagi dengan 3 dapat 8 meter. Jadi panjang cuboid A sama dengan 8 meter. Jadi 8 meter darab lebar dia adalah 10 meter darab 10 meter darab tinggi dia adalah 5 meter. Jadi 8 meter darab 10 meter darab 5 meter sama dengan 400 meter padu. Ini isi padu cuboid A. Manakala isi padu cuboid B sama dengan panjang dia pun sama iaitu 8 meter. Ini ke sini. Jadi 8 meter darab lebar dia adalah 10 meter juga. Jadi 8 meter darab lebar dia 10 meter. Kemudian darab dengan tinggi dia. Tinggi dia yang mana cuboid B? Cuboid B ni. Tinggi dia dibagi tinggi ini ke sini 9 dan tinggi ini ke sini 5. Jadi tinggi dia sama dengan 9 meter tambah 5 meter. 9 tambah 5 jadi 14 meter. Sebab tu kat sini 8 meter darab 14 meter darab 10 meter. Sama dengan 1120 meter padu. Ini adalah isi padu cuboid B. Kemudian kamu kena cari isi padu cuboid C. Formulanya sama juga, panjang darab lebar darab tinggi. Jadi panjang dia adalah 8 meter. Ini ke sini 8 meter darab lebar dia adalah 10 meter darab 10 meter darab tinggi dia. Tinggi dia mana? Tinggi dia ini ke sini. Ini ke sini campur ini ke sini. Jadi kamu tahu tadi jarak keseluruhan daripada ini ke sini adalah sama dengan 14 meter. Jadi maksudnya ketinggian ini ke sini sama dengan 14 meter tolak X. Sebab ini ke sini panjang dia X. Jadi sebab itu kat sini untuk isi padu cuboid C 8 meter darab 10 meter darab tinggi dia 14 meter tolak X. Okey. Okey, jadi bila kamu selesaikan kamu akan dapat sama dengan 80 dalam kurungan 14 tolak X meter. Okey. Jadi isi padu cuboid C sama dengan kamu kembangkan, kamu akan dapat 1120 tolak 80x meter. Okay. Jadi seterusnya kamu tambahkan ketiga isi padu cuboid A, cuboid B dan cuboid C. Kamu tambahkan ini 400 meter padu, kamu tambah dengan 1120 meter padu tambah dalam kurungan 1120 tolak 80x meter padu. Kemudian sama dengan dia dah bagi hasil tambah bagi ketiga cuboid ini sama dengan 2160. Jadi sebab tu sama dengan 2160 meter padu. Kita dah dapat satu persamaan matematik. Jadi bila kamu dah dapat satu persamaan matematik ini, kita boleh cari dah nilai X di sini. Jadi nilai X-nya sama dengan 2640. 2640 tu kamu dapat 400 kamu tambah dengan
1120 dan tambah dengan 1120. Okey, kamu akan dapat 2640 tolak 80x sama dengan 2160. Kemudian kita nak tahu nilai x, jadi negatif 80x tu kamu bawa, negatif 80x kamu bawa ke sebelah kanan akan jadi 2640, ini 2160 positif bawa ke sebelah kiri akan jadi tolak 2160 sama dengan 80x. Okey, alright. Kemudian 2640 tolak 2160 sama dengan 480 sama dengan 80x. Jadi x sama dengan 480 kamu bahagikan dengan 80 kerana 80x tu maksudnya 80 darab x. Darab bawa ke sebelah kiri akan jadi bahagi. Sebab tu dia akan jadi 480 bahagi dengan 80 sama dengan x. Bila kamu selesaikan, kamu dapatlah nilai x sama dengan 6. Okey, x jawapan dia adalah 6 untuk soalan nombor 19. Okey, B jawapan dia B ya. Okey, dan soalan 20, antara langkah-langkah kerja berikut yang manakah betul dalam mengungkapkan y sebagai subjek bagi formula 3ws bahagi dengan punca kuasa 2, 2y sama dengan 5 bahagikan 2 dengan 2z. Macam mana nak buat ni? Jadi kamu kena selesaikan dulu lah macam mana nak jadikan y sebagai subjek. Okey, tengok di sini penyelesaian dia. Okey, ini. Jadi langkah yang pertama kamu kena buat kaedah pendaraban silang di mana 3ws kamu darabkan dengan 2z sama dengan 5 kamu darabkan dengan punca kuasa 2, 2y. Jadi 3ws kamu darab dengan 2z kamu akan dapat 6wz sama dengan 5 darab punca kuasa 2, 2y. Jadi kita nak tahu ini ya punca kuasa 2, 2y sebab kita nak jadikan y sebagai subjek. Jadi 5 kamu bawa ke sebelah kiri akan jadi bahagi. 5 operasi asalnya di sebelah kanan ni operasi darab, bila pergi sebelah kiri akan jadi bahagi. Jadi ini dalam pilihan jawapan dia ini ya. Jawapan dia punca kuasa 2, 2y sama dengan 6wz sama dengan 5. Okey, ini jawapan dia. Soalan nombor 20. C, jawapan dia C ya. Okey, itu adalah penyelesaian untuk soalan bahagian A. Bahagian A untuk soalan objektif bagi pentafsiran matematik. Okey, jadi untuk kelas hari ini cikgu berhenti sampai di sini ya. Sampai di sini. Dan kalau ada sebarang masalah boleh tanya cikgu. Boleh tanya cikgu melalui Telegram. Okey, alright. Terima kasih semua.